Jadi pada pagi ini saya ingin memberikan sedikit progress update tentang program-program kesedaran vaksinasi yang telah diadakan oleh MCA selama bermula daripada awal bulan 3. Jadi seperti yang telah disarankan oleh pihak kerajaan, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi YB Khairy Jamaluddin pada 27 Januari telah berkata, kerajaan menyiasatkan untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada 75,000 orang sehari serta berharap dapat memberi suntikan vaksin kepada 27 juta orang ataupun sekurang-kurangnya 80% daripada populasi negara menjelang Disember ini. Beliau juga mengumumkan bahawa kerajaan akan merekrut 10,000 pegawai vaksinasi bagi membantu menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi, sehubungan dengan pengumuman itu, Setiausaha Agong MCA yang berbahagia Datuk Chon Sin Boon pada hari yang sama turut mengumumkan pendirian parti yang menyambut baik pelaksanaan program tersebut dan akan mengerahkan tenaga skuad bantuan krisis MCA CRSM dengan dibantu ahli-ahli MCA seluruh negara serta pertubuhan-pertubuhan sukarela di seluruh negara bagi membantu kerajaan mencapai imuniti kelompok secepat mungkin. Okey. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, pada 23 Februari, aplikasi MySejahtera juga melancarkan fungsi baru yang membolehkan orang ramai berdaftar untuk program vaksinasi. Pada waktu yang sama, kempen kesedaran vaksinasi COVID-19 CRSM juga digerakkan oleh jawatan kuasa perhubungan negeri serta bahagian-bahagian MCA di seluruh negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 matlamat utama kita mengadakan kempen ini ialah untuk membantu orang ramai mendaftar untuk program vaksinasi COVID. Kerana kita sedar walaupun kerajaan telah melalui media masa telah mengumumkan aplikasi COVID yang MySejahtera ini telah mempunyai fungsi untuk mendaftarkan orang untuk menerima vaksinasi, tetapi mungkin ramai lagi yang tidak sedar ataupun tidak mempunyai akses kepada telefon bimbit. Jadi kita membantu orang ramai untuk berdaftar. Dan matlamat yang kedua ialah merekrut petugas dan sukarelawan vaksinasi serta ketiga berkongsi dan menyebarkan informasi berkaitan vaksin dan pandemik COVID-19. Kerana MCA sedar dalam pasaran sekarang ini terdapat terlalu banyak informasi yang tidak betul ataupun kurang tepat tentang COVID-19, ataupun pada vaksin COVID-19. Ya, terdapat terlalu banyak maklumat yang tidak sahih ataupun tidak tepat disebarkan. Jadi MCA sebagai sebahagian daripada kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menyebarkan ataupun memberikan maklumat yang tepat tentang COVID-19 ataupun tentang vaksinasi COVID-19 kepada orang ramai. Jadi pada sidang media hari ini, MCA ingin memaklumkan perkembangan terkini mengenai kempen yang telah dilancarkan oleh MCA berhubung dengan program vaksinasi COVID-19. Okey. Yang pertama, dari segi membantu orang ramai berdaftar. Bermula daripada awal Mac sehingga semalam, iaitu 28 Mac 2021, CRSM MCA telah berkolaborasi dengan jawatan kuasa perhubungan negeri serta bahagian-bahagian MCA seluruh negara dengan mengadakan 397 program pendaftaran dan telah membantu lebih 32,000 orang untuk berdaftar untuk program vaksinasi COVID-19. Seperti yang tertera di depan skrin saya ini, iaitu data terkini yang telah kami dapat kumpul setakat 28 Mac 2021. Dan kedua, dari segi merekrut petugas dan sukarelawan vaksinasi pula, setakat ini MCA telah berjaya merekrut 135 orang sukarelawan yang mengambil bahagian dalam program-program kesedaran vaksinasi COVID-19.
Dan yang ketiga, untuk berkongsi dan menyebarkan informasi berkaitan dengan vaksin dan pandemik COVID-19 pula, memandangkan informasi rasmi berkenaan biasanya disampaikan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia dan English. Jadi, MCA telah mengambil inisiatif untuk menterjemahkan segala maklumat penting yang diperolehi daripada sumber rasmi, termasuklah dari Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 ataupun dalam singkatan JKJAV, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Majlis Keselamatan Negara MKN dan lain-lain agensi kerajaan, platform media sosial rasmi menteri dan sebagainya. Selain itu, kami turut mengambil inisiatif lain dengan menghasilkan pelbagai bahan kempen untuk dimuat naik atau disebarkan melalui platform media sosial, MCA dan CRSM. Dan setakat ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami telah menghasilkan lebih kurang 250 bahan kempen termasuk infografik dan klip video. Tujuan kami nyata iaitu untuk membantu orang ramai dalam mendapatkan maklumat yang tepat tentang COVID-19. Dan mengikut statistik JKJAV, setakat 28 Mac, jumlah mereka yang telah berdaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 adalah kira-kira 7.16 juta orang ataupun 29.52% daripada warga negara berumur 18 tahun ke atas. Jadi ternyata masih jauh lagi daripada sasaran kerajaan iaitu 27 juta warga negara ataupun 80% populasi. Sehubungan itu, CRSM akan mempertingkatkan lagi kempen kesedaran vaksinasi COVID-19 bagi membantu kerajaan mencapai martabatnya secepat mungkin. Jadi MCA turut menyeru orang ramai memberikan kerjasama dengan berdaftar segera sama ada melalui saluran kerajaan ataupun melalui kaunter CRSM yang diwujudkan di seluruh pelosok tanah air. Okay. Jadi kami akan mengambil inisiatif ini dan kita pun telah menyarankan kepada MCA di peringkat negeri dan bahagian untuk melancarkan ataupun untuk menganjurkan lebih banyak lagi program kesedaran vaksin COVID-19 ini supaya lebih ramai yang sedar pentingnya kita menerima suntikan vaksinasi. Jadi itu saja laporan berhubung dengan kempen kesedaran vaksinasi COVID-19 yang dianjurkan oleh MCA di seluruh negara. Dan pada pagi ini juga berhubung dengan pandemik COVID-19, MCA sekali lagi kita ingin membangkitkan poin ini dan menyuruh kepada kerajaan. Poin ini penting ya. Berkenaan dengan kontroversi Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Santara yang telah melawat ahli keluarganya di New Zealand ketika pandemik dan beliau kini sudah pun balik ke tanah air dan menjalani kuarantin dan bekerja dari rumah. Dan menurut penjelasan Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Yang Berhormat Santara dibenarkan untuk menjalani kuarantin di rumah kerana New Zealand merupakan negara berisiko rendah pandemik. Walau bagaimanapun, MCA berasa kesal dengan penjelasan tersebut dan mendapati penjelasan tersebut tidak boleh diterima. MCA telah berulang kali menegaskan prosedur operasi standard SOP, Standard Operating Procedure, yang digariskan oleh kerajaan bagi membendung penularan pandemik COVID-19 mestilah sama bagi setiap warga negara dalam negara ini tanpa mengira latar belakang dan pangkat. Jadi mereka yang didapati bersalah melanggar SOP mestilah dikenakan denda yang sewajarnya tanpa ada amalan double standard ataupun layanan berbeza ataupun dua darjat untuk individu berbeza. Jadi kita ingin menegaskan sekali lagi, tak kira siapa yang balik
ataupun sesiapa, tidak mengira pangkat ataupun latar belakang. Yang penting kita mesti mematuhi kepada SOP ataupun peraturan yang telah digariskan oleh kerajaan. Tiada pengecualian. Tak kira menteri ke, timbalan menteri ke, VIP dan sebagainya. Tiada pengecualian harus diberikan kepada mereka. Kerana kami tahu rakyat jelata sedia dan sudi untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam memerangi pandemik COVID-19. Tetapi yang penting, SOP yang telah digariskan dan dinyatakan oleh kerajaan mesti dipatuhi oleh semua tanpa kira pangkat. Kalau begitu, saya rasa SOP yang digariskan oleh kerajaan tidak akan berguna. Kerana mereka akan rasa mereka lebih kebal daripada SOP ataupun peraturan yang digariskan atau yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi, sekali lagi, MCA ingin menyaran, memerangi pandemik merupakan tanggungjawab seluruh rakyat. Tanggungjawab ini sama untuk setiap warga negara. Kerajaan yang menggubal SOP. Jadi, kerajaan yang mesti memastikan pelaksanaan SOP yang adil, saksama dan sama rata. Amalan double standard hanya akan merosakkan kewibawaan kerajaan sendiri serta menjejaskan keberkesanan rakyat memerangi pandemik. Jadi akhir sekali, MCA ingin menyeru kepada kerajaan untuk memandang serius perkara ini. Ini bukan kali pertama dan kami berharap kerajaan akan memandang serius dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas mereka-mereka yang telah melanggar SOP ataupun peraturan tanpa mengira pangkat ataupun latar belakang. Okey. Last sekali, nasihat kepada kerajaan, jangan kerana nilai titik rosak susu sebelanga. Jangan kita benarkan sesiapa yang mempunyai identiti ataupun latar belakang, pangkat, kedudukan, mereka boleh lari ataupun mereka boleh dikecualikan daripada dikenakan tindakan. Satu SOP untuk semua. Itu ialah mesej yang amat straightforward, sangat clear daripada MCA.